Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Nurbaila binti Muhammad Yusof akan membentangkan satu dapatan kajian yang bertajuk hubungan antara trait personality dan gaya perhubungan dewasa terhadap sikap kecurangan dalam kalangan orang berkahwin. The relationship between personality traits and adult attachment style towards infidelity among married people. Baik, kajian saya dalam pembentangan saya akan berkongsi mengenai latar belakang kajian, penyertaan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan kajian. Okay. Sedikit latar belakang kajian ni di mana ia berkaitan dengan orang yang dah kahwin. Jadi kalau kita lihat definisi perkahwinan itu secara umumnya ia merupakan satu penyatuan atau juga boleh difahami sebagai kontrak undang-undang yang diakui sah secara sosial dan ritual antara pasangan yang ada hak-hak dan kewajipan mereka sendiri, juga anak-anak, juga keluarga di kedua-dua belah pihak. Jadi dalam Islam, perkahwinan ini merupakan satu proses di mana seorang lelaki dan wanita itu disatukan melalui akad, kita panggil akad nikah, dan kemudian mereka hidup bersama secara sah dan menjalani kehidupan menjalankan tugas tanggungjawab sebagai suami isteri. Namun begitu dalam perkahwinan ini ada pasang surutnya, kerana dalam perkahwinan ni tidak semua perkahwinan itu yang sentiasa aman, bahagia, ada berlaku konflik, ada muncul masalah, ada berlaku ketidakpuasan dalam perkahwinan, sama ada di awal, di pertengahan ataupun di usia emas perkahwinan. Jadi konflik-konflik ini boleh menyumbang kepada berlaku perceraian. Jadi bila kita sebut pasal perceraian, banyak kajian-kajian lepas terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan perceraian, dan antara salah satu faktor tersebut adalah faktor ataupun isu kecurangan dalam perkahwinan. Jadi isu kecurangan ni bukan hanya berlaku di Malaysia, tetapi di seluruh negara di dunia ini. Kemudian, kita lihat penyertaan masalah di mana kecurangan ini dalam kajian-kajian lepasnya, ini kajian oleh Amato dan Rogers ni 13 tahun yang lepas, mendapati kecurangan adalah salah satu faktor bagi pasangan untuk memubahkan perkahwinan mereka. Kemudian American Association for Marriage and Family Therapy mendapati kecurangan ini merupakan salah satu isu masalah yang mendorong pasangan untuk datang mendapatkan terapi, mendapatkan rawatan dengan terapi keluarga. Kemudian kecurangan juga merupakan penyebab utama perceraian dan keganasan dalam rumah tangga seawal tahun pertama perkahwinan. Menurut Atkins, Bauckham and Jacobson bahawa kecurangan ini adalah fenomena biasa, tetapi ia kurang difahami. Biasa berlaku tapi seolah-olah benda tu tidak difahami dengan lebih mendalam. So ada kajian yang lebih spesifik oleh Namira, Isma dan Turnip mendapati trait personality. Trait personality seperti openness, keterbukaan untuk mengalami perkara-perkara baru, kemudian kesepakatan neuroticism ni membantu dalam sikap pasangan terhadap kecurangan.
Dan ada banyak kajian-kajian lepas yang saya nyatakan secara ringkas di sini mengenai kecurangan. Dalam kajian lepas juga ada melihat tentang perbezaan gender di mana lelaki lebih cenderung terlibat dengan curang berbanding wanita. Okay. Kemudian kajian oleh Anom sama juga, tapi kajian terkini tahun 2018 ni mendapati lelaki dan wanita sama-sama terlibat dengan kecurangan. Makin terkini maksudnya lelaki dan wanita samalah terlibat dalam kecurangan. Dalam konteks negara kita Malaysia, salah satu kajian yang dijalankan oleh Muhammad Fadli mendapati kecurangan merupakan satu penyebab berlakunya perceraian, terutama era sekarang ni di mana mudah untuk kita akses ke platform social media. Contohnya jika ada berlaku masalah dalam hubungan perkahwinan, senang untuk disebarluaskan, untuk bercerita kepada orang luar. Jadi kebanyakan kajian-kajian lepas yang saya kongsikan di sini lebih kepada kajian-kajian dalam konteks barat, dalam konteks negara barat. Jadi kajian ini dilaksanakan adalah untuk melihat trait personality dan gaya perhubungan dewasa terhadap sikap curang ni dalam perkahwinan dilihat dalam konteks budaya dan masyarakat Malaysia. Okay. Terdapat 5 objektif kajian di mana untuk yang pertama adalah untuk menentukan jenis trait personality dalam kalangan orang yang berkahwin. Yang kedua, menentukan gaya hubungan dewasa dalam kalangan orang yang berkahwin. Yang ketiga, nak melihat perbandingan sikap kecurangan ni berdasarkan jantina. Yang keempat, menentukan hubungan antara trait personality dan sikap kecurangan di kalangan orang berkahwin. Dan yang kelima, menentukan hubungan trait personality dan gaya hubungan dewasa terhadap sikap kecurangan dalam perkahwinan. Objektif metodologi kajian adalah berbentuk kaedah tinjauan melibatkan 412 orang responden yang telah berkahwin, terdiri daripada 322 wanita dan 90 lelaki yang berada di Semenanjung Malaysia. Peserta kajian menjawab soalan secara atas talian menggunakan Google Form. Dalam kajian dalam soal selidik ini menggunakan tiga alat ukur, iaitu Big Five Personality, Revised Adult Attachment Style dan Attitude Towards Infidelity. Ini adalah tiga instrumen tersebut. Ketiga-tiga instrumen ini menggunakan skala Likert 5 untuk dijawab. Kita lihat dapatan dan perbincangan. Untuk objektif yang pertama, untuk melihat jenis trait personality di kalangan orang berkahwin. Trait personality yang tertinggi, kalau dilihat di sini, yang tertinggi adalah agreeableness. Agreeableness ni bermaksud mudah akur, bersifat terbuka, mudah akur dan kesepakatan. So yang paling rendah adalah neuroticism. Jadi menurut Soto, sifat mudah akur, agreeableness adalah menunjukkan bagaimana seseorang itu dia mudah menyesuaikan diri, dia prihatin emosi terhadap orang lain, bermaksud kalau ada orang lain tu berkongsi masalah dengan dia mudah memahami, mudah merasai kesulitan orang lain tu. Objektif yang kedua, untuk melihat gaya hubungan dewasa di kalangan orang berkahwin. Jadi gaya yang tertinggi di sini adalah gaya close, rapat. So gaya ini merujuk kepada mereka mempunyai hubungan yang secure, terjamin dan rapat dengan pasangan mereka. Maksudnya responden ini mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan pasangan mereka lah. Hubungan mereka ni jujur, terbuka, sama rata, mereka bebas
melaksanakan tugas tanggungjawab masing-masing, tapi mereka saling mencintai. Okay. Dan yang paling rendah adalah anxiety. Okay. Kemudian yang ketiga, objektif tiga untuk melihat perbandingan sikap curang antara jantina, didapati di sini terdapat perbezaan signifikan sikap curang di kalangan orang yang berkahwin berdasarkan jantina, di mana responden lelaki menunjukkan sikap lebih positif terhadap kecurangan berbanding responden wanita. Jadi kajian ini sejajar dengan kajian Weiser, Chapman, mendapati memang lelaki lebih bersikap positif dalam infidelity attitude. Okey, objektif yang keempat untuk melihat hubungan antara trait personality dan sikap curang. Okey, daripada Pearson correlation ni terdapat korelasi ataupun hubungan yang negatif. Ada hubungan tapi hubungan itu adalah negatif, di mana korelasi negatif yang sangat lemah antara trait personality dengan infidelity, sikap curang. Okay, so correlation is significant at level 0.1 ini bermaksud kenaikan atau penurunan pemboleh ubah itu satu pemboleh ubah, contohnya personality traits, tidak berkaitan secara signifikan dengan kenaikan atau penurunan pemboleh ubah yang kedua. Jadinya, tetapi boleh dibuat kesimpulan di sini bahawa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara dua pemboleh ubah ini, iaitu trait personality dan sikap curang. So secara statistiknya ada hubungan yang signifikan antara trait personality dengan sikap curang ini. Okay, kalau kita lihat di sini trait personality, dimensi dia ya, ada 5 dimensi dekat sini. Extraversion, agreeableness, consciousness, neuroticism dan juga openness. So kalau di sini yang paling tinggi hubungan signifikan yang negatifnya adalah dimensi extraversion. Okay, so yang paling rendah adalah neuroticism lah. Okay, kalau dilihat secara melalui pengukuran regresi menunjukkan sifat extraversion merupakan faktor ramalan signifikan terhadap sikap curang dalam kajian inilah. Okay. Yang mana kalau dilihat dia punya nilai kat sini 3 nilai R 0.036 di mana perubahan 3.6% dalam perubahan kriteria iaitu sikap curang ni adalah kerana perubahan pemboleh ubah peramai iaitu sifat ekstraversi. Okey, apa yang boleh saya simpulkan daripada dapatan kajian ini, di mana responden menunjukkan sikap tahap yang rendah terhadap sikap curang. Namun responden lelaki menunjukkan sikap yang lebih positif, terbuka kepada sikap kecurangan ini berbanding wanita. Kemudian terdapat hubungan signifikan yang negatif antara trait personality dan juga sikap curang. Tetapi gaya hubungan dewasa tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan sikap curang. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan dalam trait personality tadi, kalau kita lihat dimensi dia, dimensi extraversion yang merupakan peramal kepada hubungan signifikan terhadap sikap curang tersebut. Okay.
Jadi dapatan kajian ini sebenarnya apa yang kita boleh lihat daripada dapatan kajian ini memberi implikasi uh, uh, kepada individu. Yang pertama kepada individu yang berkahwin terutamanya supaya memahami dan mengenai personaliti masing-masing dan juga personaliti pasangan mereka, kerana ada kemungkinan ciri-ciri trait personality tersebut boleh membawa kepada tingkah laku curang. Kemudian individu dewasa yang biasanya rasa resah, cemas, personality yang resah, cemas ini biasanya mereka tidak disayangi, tidak rasa disayangi. Kemudian masa zaman kanak-kanak mereka mempunyai masalah hubungan dengan penjaga mereka, terutama mungkin dengan ibu. Kalau mereka dijaga oleh ibu ataupun jika mereka dijaga oleh atuk nenek, maksudnya mereka ada hubungan attachment dengan atuk ataupun nenek, yang mana hubungan ini akan memberi ataupun mempengaruhi kepada hubungan mereka bila mereka berada dengan bila mereka berkahwin kelak dan mempunyai pasangan sendiri. Kemudian juga memberi implikasi kepada pengamal profesional seperti kaunselor, psikologis untuk faham dan sedar bahawa trait-trait personality ini mempunyai berkaitan ataupun adalah aspek interpersonal yang dapat meramalkan tingkah laku curang dalam perkahwinan. Kemudian ibu bapa sebagai pengasuh awal kanak-kanak merupakan figura utamalah bagi anak-anak untuk menjadi panduan dan contoh mereka sejak kecil. Jadi ibu bapa yang seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak supaya bila mereka dewasa mereka mempunyai personality atau tingkah laku yang baik. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.